Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk Buruj, Sains Tahun 5 KSSR Semakan. Mari belajar sains dengan Cikgu Azhar. Objektif kita pada hari ini ialah kita akan menyatakan maksud buruj, kita akan mengenal pasti buruj dan juga kita akan menjelaskan dengan contoh kegunaan buruj. Apakah buruj ini? Jom. Perhatikan rajah yang diberikan. Seorang budak perempuan sedang memerhatikan langit menggunakan teleskop. Apa yang sedang diperhatikan adalah bintang-bintang yang berada di langit yang sedang berkelipan di angkasa. Jadi, adakah bintang kita dapat perhatikan pada waktu siang ataupun pada waktu malam? Mestilah pada waktu malam kerana pada waktu malam, langit ataupun ruang angkasa kita adalah lebih gelap kerana tiada pancaran cahaya daripada matahari kerana kita menghadap pada bahagian yang membelakangkan matahari. Jadi bintang-bintang ini sebenarnya adalah buruj. Jadi buruj ni apa? Buruj adalah bintang-bintang yang lebih cerah berbanding bintang yang lain. Apabila dicantum-cantumkan, ia akan membentuk corak-corak tertentu. Jadi kita akan pergi dengan lebih terperinci sebentar lagi. Jom. Jadi, buruj membawa maksud gugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Gugusan macam tidak pernah kita dengar maksud gugusan ini. Jadi, gugusan dalam kata mudah adalah sekumpulan bintang, sekelompok bintang. Jadi, kumpulan bintang ini dia membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Jadi, corak ini bukannya apabila kita melihat menggunakan teleskop, ia akan bersambung garisan-garisan seperti yang cikgu tunjukkan dalam rajah ini. Tidak, ia hanyalah bentuk yang dibayangkan. Kenapa? Sebab kecerahan bintang tersebut adalah lebih cerah berbanding bintang yang lain di belakang dia. Buruj-buruj ini dia muncul pada waktu-waktu tertentu sahaja. Bukannya sepanjang masa corak itu kita akan dapat perhatikan di langit kerana anda kena ingat, anda sentiasa ingat dan anda pernah belajar ini. Bumi sentiasa beredar mengelilingi matahari, betul tak? Jadi pada masa yang sama, ia berputar pada paksinya. Jadi, permukaan langit ataupun langit dan angkasa yang kita perhatikan juga berubah-ubah pada setiap masa. Boleh, Okey, mari kita teruskan. Mari kita kenali buruj-buruj yang ada dan kita akan pelajari. Sebenarnya buruj ini ada banyak di angkasa, tetapi kita hanya akan kenal pasti 4 sahaja buruj yang terkenal. Jom. Buruj pertama yang kita akan pelajari adalah belantik. Belantik mempunyai corak pemburu. Maksud corak pemburu adalah jumlah bintang yang banyak ini apabila disambungkan, ia akan membentuk bentuk pemburu di mana mempunyai kepala, badan, bahagian tali pinggang, serta tangan memegang senjata dan juga bahagian tangan yang lagi satu yang memegang hasil buru. Seperti dalam gambar yang cikgu tunjukkan di bahagian kanan ini. Jadi, yang diperhatikan di langit pada waktu malam hanyalah bintang-bintang, titik-titik bintang tersebut sahaja. Rajah ini adalah yang dibayangkan, ia adalah rajah bayangan. Jadi, ia muncul di antara hemisfera utara dan hemisfera selatan. Hemisfera utara dan selatan ini cikgu akan terangkan sebentar lagi dengan lebih terperinci. Bermaksud mereka yang duduk di kawasan hemisfera utara dan hemisfera selatan boleh nampak corak pemburu ini, iaitu corak belantik di langit. Bila dia boleh nampak adalah ia muncul dari Disember hingga Februari, iaitu sepanjang musim sejuk bagi negara yang mempunyai 4 musim. Boleh? Kita pergi yang kedua. Seterusnya adalah buruj biduk. Buruj biduk adalah buruj yang mempunyai corak gayung atau senduk dengan tangkai. Apabila kita gabung-gabungkan 7 bintang ini, ia akan membentuk gayung ataupun senduk dan ia menunjuk arah utara. Bahagian hujung senduk ini menunjuk ke arah utara. Jadi, walaupun ia terbalik, dalam keadaan terbalik dan sebagainya, apabila anda melihat ataupun memandangnya di langit, itulah yang menunjukkan arah utara bagi corak biduk ini. Dan ia muncul dari April hingga Jun, iaitu dalam musim bunga. Musim bunga ini adalah sesuai untuk mula menanam kerana tanah adalah subur. Okey, boleh kita teruskan?
Buruj biduk sebenarnya merupakan sebahagian daripada buruj yang lebih besar, iaitu Ursa Major. Ursa Major ini berbentuk beruang. Cuba anda perhatikan raja tersebut. Dekat mana agaknya bentuk biduk tersebut? Bagus, kat bahagian belakang tu. Jadi, sebenarnya biduk ni adalah dalam bentuk beruang tersebut, iaitu Ursa Major tadi. Macam mana nak ingat? Beruang ni tertelan senduk, sehinggalah senduk tu berada dekat bahagian belakang beruang tersebut. Boleh? Buruj yang seterusnya ialah buruj pari. Walaupun ia dinamakan pari, tapi coraknya adalah corak layang-layang. Anda boleh perhatikan dalam rajah di sebelah kanan anda. Ia juga adalah berfungsi dalam menunjuk arah selatan. Jadi pada bahagian bintang yang kat bawah tersebut adalah menunjukkan ke arah selatan. Dan ia muncul daripada bulan April hingga bulan Jun, iaitu dalam musim bunga. Anda ingat tak musim bunga tadi kita ada sebut biduk juga, betul tak? Tapi biduk di hemisfera utara, padi kita dapat perhatikan di hemisfera selatan. Buruj keempat dan terakhir adalah Scorpio. Ia membentuk kalajengking. Scorpio itu sendiri anda boleh tahu bermaksud kalajengking. Dalam bahasa Inggeris dia adalah scorpion. Jadi kita dapat perhatikan corak ini, iaitu bintang-bintang yang dalam satu kumpulan ini apabila disambungkan dia akan membentuk corak kalajengking. Ia adalah sebagai penunjuk musim menuai kerana ia muncul pada musim panas, iaitu Jun hingga Ogos. Pada musim panas ini tanaman telah sedia untuk dituai. Sekarang kita akan belajar apa itu hemisfera utara dan hemisfera selatan. Bumi kita yang berbentuk sfera ini terbahagi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Bermaksud negara yang berada di bahagian atas tersebut adalah yang merupakan hemisfera utara. Yang bahagian bawah seperti Australia, New Zealand dan sebagainya adalah hemisfera selatan. Sebab tu kita ada kutub utara dan kutub selatan kat situ. Jadi Malaysia ini tidak berada di hemisfera utara ataupun selatan sebab kita berada di garisan khatulistiwa dekat sini. Sebab tu kita tidak mempunyai 4 musim seperti negara-negara yang berada di hemisfera utara dan hemisfera selatan. Jadi di hemisfera utara dan hemisfera selatan, kita dapat perhatikan buruj-buruj ini di mana daripada Disember hingga Februari kita akan dapat lihat belantik, iaitu pada musim sejuk. Belantik ini sebenarnya kedudukan dia adalah di antara utara dengan selatan. Jadi, mereka boleh perhatikan belantik dari Disember hingga Februari. Kemudian, pada April hingga Jun boleh dapat dilihat buruj biduk. Bentuk apa tadi? Bentuk senduk. Bagus. Kemudian, April hingga Jun juga kita akan dapat lihat pari, tetapi di kawasan hemisfera selatan. Jadi musimnya adalah sama, musim bunga. Kemudian, daripada Jun hingga Ogos kita akan dapat perhatikan Scorpio. Tetapi, buruj Scorpio ini hanya dapat dilihat dengan jelas di hemisfera selatan. Bermaksud mereka yang berada di kawasan hemisfera selatan dapat memerhatikan Scorpio di langit dan dapat menyatakan bahawa telah tiba musim panas yang mana sesuai untuk menuai hasil tanaman. Kegunaan buruj. Apakah kegunaan buruj yang kita pelajari tadi? Untuk tunjuk arah perjalanan. Macam mana untuk menunjuk arah perjalanan adalah sekiranya kita dapat perhatikan biduk di langit, kita dapat tunjuk arah apa tadi? Arah utara, bagus. Jadi seperti dalam raja, ke arah manakah kita harus pergi? Kita tengok buruj biduk yang berada di langit pada ketika itu, iaitu walau macam mana pun corak buruj tersebut adakah terbalik ataupun dalam kedudukan yang betul, bahagian muncung hujung tersebut menunjuk ke arah utara. Jadi ia boleh menunjukkan arah untuk perjalanan sekiranya tiada kompas. Ia juga berfungsi dalam menunjuk arah bagi pelayaran. Pelayaran adalah di mana mereka yang berlayar di tengah lautan dan tiada kompas pada ketika itu. Jadi kita boleh perhatikan buruj apa yang kelihatan pada malam tersebut, iaitu sekiranya terdapat pari seperti dalam gambar raja, kita boleh menentukan arah selatan. Sekiranya nampak biduk, kita boleh tunjuk arah mana tadi? Arah utara. Bagus. Kita juga boleh
Gunakan buruj sebagai penunjuk musim iaitu dalam bidang pertanian. Okey, apabila di langit kelihatan buruj berlantik, seperti situasi dalam gambar Raja, iaitu Januari pukul 9 malam di hemisfera utara kelihatan buruj berlantik. Buruj berlantik ini muncul pada musim sejuk. Jadi ia nyatakan di situ kita boleh mula menanam dalam masa lebih kurang 2 bulan lagi. Kenapa? Sebab selepas 2 bulan, biduk akan keluar. Buruj biduk akan kelihatan di langit. Buruj biduk ini menandakan musim bunga telah tiba. Musim bunga ini adalah musim yang sesuai untuk mula menanam tanaman kerana tanah adalah lebih subur kerana adalah selepas musim sejuk. Kemudian, buruj Scorpio pula akan muncul di langit apabila tiba musim menuai semasa musim panas nanti. Rumusan kita untuk hari ini ialah buruj bermaksud gugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Corak buruj yang kita telah pelajari adalah yang pertama, berlantik, bentuk pemburu. Kedua, biduk, bentuk gayung ataupun senduk. Kemudian, buruj ketiga adalah pari, bentuk layang-layang, dan Scorpio membentuk kalajengking. Bagus. Jadi, kegunaan buruj adalah untuk sebagai penunjuk arah, iaitu biduk menunjuk ke arah utara dan pari menunjuk ke arah selatan. Dan ia adalah sebagai petunjuk musim di mana biduk menunjukkan musim mula menanam, Scorpio menunjukkan musim untuk kita menuai hasil tanaman yang ditanam tadi. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana sudi mendengar. Bye.